Okay, Fatin on left. Okay, so kita tengok tajuk 7, limit. Okay, ada setengah sekolah dah belajar di tingkatan 4 dengan 5, ada setengah belum. Okay, tajuk bahasa Melayu dia had. Had ni limit lah. Okay, so untuk pengenalan pada limit, sebenarnya pelajar jangan takut. Pelajar ada nilai, apa-apa nilai yang kecil di bawah ni, itulah dia nilai yang pelajar akan gantikan ke dalam fungsi. Apa-apa nilai, ganti je. Dengan beraninya ganti. Okey. So kalau kita nak tengok dari segi teori dahulu, okey, kita tengok contoh satu. Teorinya ialah kalau kita ikutkan yang Mama Z royak tadi, bagi tahu tadi, apabila kita ada nombor 1 ni, tugas kita mudah sahaja, iaitu guna pen warna lain iaitu awak ambil nombor ni, okey, sama dengan awak ganti dia jadi macam polinomial. Nanti awak akan dapat jawapannya 1 tolak 3. Okey, 1 tolak 3 negatif 2 kan? Negatif 2 tambah 4, jawapannya adalah 2. Ni sebenarnya yang awak akan kira nanti sangat mudah. Tapi untuk slide contoh pertama ni, kita nak tunjuk kenapa kita boleh bagi jawapan tu 2. Okey. Jadi sebenarnya kita buat proses sikit-sikit. Okey, kita ambil kalkulator. Okey, kita buat. Okey, kita masukkan nilai. Contohnya Mama Z ada X kuasa 2 tolak dengan 3X tambah dengan 4. Lepas tu tekan calculate. Okey, kita buat gantian yang pertama 1.1. Okey, kita masukkan 1.1. Kita dapat jawapannya ialah jawapannya ialah 1.91. Kita cuba hampiri. Tadi 1.1, kita cuba lagi nilai yang semakin ke depan. Calculate 1.01 dan kita mendapati nilainya semakin besar. 1.9901. Okey, kita try nombor yang lagi hampir dengan nombor 1. Calculate. Kita ganti 1.001. Kita dapati nilai semakin menghampiri dengan nilai 2. Okey, untuk Mama Z ganti tadi, kita buat penghampiran daripada nombor belah kanan menghampiri nombor 1. 1.001 ni dah hampir dengan 1. Kita dapati nilai FX dia semakin menghampiri 2. Iaitu Mama Z buat pergantian dari kanan. Okey, manakala kalau Mama Z ganti dari kiri, okey, nombor yang jauh dahulu, okey, kita tekan calculate, kita masukkan 0.9. Jadi kita dapat jawapannya 2.11. Kita semakin rapat lagi, kita ganti dengan calculate, ganti dengan 0.99. Kita dapat jawapan 2.0101. Okey, kalau kita hampir sikit lagi, calculate 0.999. Semakin hampir dengan nombor 1, kita dapati jawapan kita ialah 2.001. Okey. Kalau awak nak try lagi, awak hampirkan lagi. Calculate 0.999. Tadi sampai situ. Tambah lagi sebutir. Awak akan dapati nilainya semakin hampir dengan 2. Okey, kalau tak percaya lagi, tekan lagi, masuk lagi 0.99999. Dia semakin hampir. Itulah dia tajuk limit. Okey, menceritakan tentang nilai yang menghampiri nilai titik, orang panggil titik yang akan menukarkan bentuk asal kepada bentuk baru. Okey, yang ini biasanya engineer yang akan guna. Pelajar akaun tak guna benda ni. Okey, sebagai contoh, Mama Z bagi contoh. Contohnya, pelajar pernah tengok tak terowong? Terowong.
Nah, Dia ada dekat Perak satu, dekat terowong Monora dengan dekat Karak satu. Terowong bentuknya bulat, tapi bulat pun dia ada nilai bawah ni kita tak boleh lalu lah. Dia akan buat jalan raya ke sana lah. Ni jalan raya. Jadi ketinggian sebelum kita masuk terowong ni, dia dah bagi tahu dah ketinggiannya contohnya 2 meter. Jadi motosikal boleh lalu. Kereta boleh lalu. Lori boleh lalu. Lori yang bawa kereta. Lori dah tinggi ni. Ni lori. Ni lori. Kalau dia buat kereta, setingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Dia kena ukur ketinggian dia ni berapa. Dari sini ke sini berapa supaya dia kena ikut limit yang ini. Okey, apa berlaku jika lori ni dia tambah lagi motosikal ke atas ni satu? Apa akan jadi bila lalu terowong? lepas jatuh motor. Jatuh motor sebab dia telah melampaui limit. Tu limit dari segi yang Mama Zaid kata engineer kena ambil kira. Sebab itu awak pelik. Sampai dekat terowong mesti dia ingatkan. Ataupun kalau Dalila orang bacok, ni orang bacok hari tu. Lori yang bawa batu kan, lalu dekat jambatan tali air. Apa jadi pada lori tu? Utuh jatuh. Runtuh sebab dekat jambatan tu dia dah tulis dah muatan dia adalah 2 tan. Dia memang cakap dekat jambatan, dia memang cakap berapa tan yang boleh lalu kat situ. Jadi lori, dia tahu dia bawa muatan berapa. Sebab itu, orang yang nak buat lori ni dia kena pandai juga matematik. Dia tak boleh melampaui batas matematik. Batasnya yang pertama, semasa engineer buat titi dekat tali air tu, dia kena kira berapa bilangan besi link yang dia kena guna untuk memastikan berapa muatan yang boleh berada dalam di atas titi. Kalau dia besi-besi cerucuk-cerucuk yang dipasang kat sini ni khas untuk 2 tan, maka selepas itu dia akan pasang label 2 tan untuk menunjukkan bahawa lori yang lebih daripada 2 tan tak boleh lalu situ. Itu yang terjadi di Bacok. Lori tu bila muat pasir, dia tak akan 1 tan, dia tak akan 2 tan, dia mesti banyak tan. Nak lari daripada sekatan jalan raya, dia lalu ikut tali air. Tali air ni khas untuk berat lembu, khas untuk berat motosikal bawa baja yang orang pergi bendang. Tetapi lori tu bawa muatan pasir ke konkrit, saya tak ingat. Tapi yang penting titi ni runtuh. Betul tak cerita tu? Betul. Titi tu runtuh sebab dia telah melampaui limit yang ditetapkan. Sebab itu Mama Z ni cuba mengganti, kalau kita Mama Z belajar engineering dulu, kita dah buat dah. Kalau konkrit macam ni, kita letak besi, kita letak simen 60%, pasir 40%, apa jadi pada ini kalau kita kenakan tekanan banyak ni macam ni. So nilai-nilai ni kita panggil nilai ujian. Dan kita boleh buat, engineer tu boleh buat kesimpulan. Maka dia kata limit yang ini untuk fungsi jambatan ini hanya boleh dipakai sehingga nombor 1 saja. Dia boleh buat kesimpulan. Okay, so tajuk limit ni tahun ni je kot belajar, tahun depan kita dah mula buat yang baru. Pelajar akaun tak ada dah belajar benda ni. Okay, awak lah orang terakhir belajar ni. Okay, so yang ini Mama Z terang dari segi numbering. Apa yang engineer buat, dia test satu-satu. Ataupun sebab kita baru lagi Paralimpik ni, Mama nak tunjuk. Ingat tak angkat berat? Orang yang angkat berat, kan? Dia angkat tu yang ni dumbbell ni. Okey, dia mula dengan nilai tinggi ataupun dia naik sikit-sikit? Naik sikit-sikit. Okey, mula-mula contohnya dia buat 50 gram selamba dia sebelah tangan dia angkat.
Lepas tu diganda lagi, tambah. Jadi berapa tu? 100. Kan? 100, kita boleh nampak dia angkat dengan mudah lagi. Dia pun tambah sikit-sikit, dia takut kantoi. Dia tambah sikit lagi, 110. Dumbbell tu jadi semakin nipis. Dia tambah sehingga nak menentukan pingat emas, pingat perak dan pingat gangsa. Dia tambah dumbbell dia, sehingga yang kecil-kecil tu dia tambah. Dia tak boleh tambah 1, dia kena tambah 2. Itu yang awak tengok lama-lama benda ni jadi semakin melengkung. Sebab dia semakin berat. Orang yang pegang ni kurus je. Lepas tu OKU pula tu kan. Sian dia. Sambil baring je dia angkat. Itu pun konsep limit. Okey, macam mana kita nak tahu limit olahragawan ni dilampaui? Macam mana nak tahu? Jatuh. Dia jatuh. Dia angkat tu dia macam bergem jatuh. Ni tak boleh ni. Dia tak boleh nak angkat. Itu maksudnya limit untuk orang ni. Mungkin dia cuma boleh angkat 180 kilogram sahaja. Masa dia test sikit-sikit tadi, 100, 150, 160, 165. Dia test untuk tahu limit dia sampai mana dan apakah nilai kita panggil dia rekod yang dia boleh cipta. Contohnya, yang pingat emas tahun sebelum ni 180, katakan Malaysia nak dapat nombor 1, dia nak tambah lagi 181. Jadi orang terpaksa ada ke 181? Orang tambah sikit. Biasa 55 biasa deh. Saya tak pernah pergi gym, tak tahu. Jadi kalau dia nak melampaui, nak dapat pingat emas, nak buat rekod baru, dia kena capai 185 kg. Baru dia boleh pecahkan rekod. Itu dari segi sukan. Yang mula-mula Mama Z cerita tadi dari segi engineering. Bidang ni sebenarnya sangat seronok kita belajar. Dalam segi percintaan pula, ni kita ada benda yang kita sensitif. Macam jangan dia sebut nak nikah dua, setengah isteri kan. Kalau suami sebut nak poligami, dia tak masuk lah, kita tak masuk. Ngaju. Iaitu limit seorang isteri. Dia ada limit. Maksudnya kita jangan gurau lah gitu benda tu. Kita tahu dah dia tak boleh. Kita jangan bergurau benda yang dia tak boleh. Apabila contoh-contoh nilai matematik ni kita buat, satu persatu ni, maka nilai satu persatu yang kita tambah tu akan membentuk graf sebenarnya. Kita juga boleh persembahkan limit dalam bentuk graf ni. Kita boleh tengok masa yang biru tu dia okey. Semasa yang biru tu dia okey. Dan pada titik tertentu yang warna hitam ni, kita dapati nilai tu kita boleh ganti teruslah. Kita akan dapati pada masa tu kita buat dari kiri ke, dari kanan ke, nilainya dah menghampiri nombor yang sama iaitu 2. Ni tadi. Kalau kita ganti, kita dapat 2. Kalau kita tengok graf yang kedua, dia ada 2 graf kat sini. Untuk graf yang ini pun, kita boleh rujuk jadual ni. Macam mana kita buat dari kanan. Semasa kita buat dari kanan, kita nak ganti graf yang mana? Mama Z buat warna sikit. Ni biru. Satu lagi Mama Z buat ni. Mama Z nak ganti yang mana untuk graf biru? Nak ganti dalam fungsi mana? Bagi tengok sikit kat sini. Graf biru. Graf biru Mama Z ganti dekat sini. Ni graf warna ni dulu. Bukan. 2X tambah 1 tu Mama Z kena ganti graf warna ni. Yang biru tu Mama Z kena ganti fungsi ni. Dia bukan ikut urutan. Dia ikut ni. So kat sini nombornya nombor 3 kan. Ni nombor 3. Yang ini berada belah kanan dia.
Okey, sekejap. Yang ini berada sebelah kanan. Okey, belah kanan Mama Z akan guna tanda lebih besar. Okey, manakala yang ni dia berada di sebelah kiri nombor 3. Okey, sebelah kiri Mama Z akan ganti dengan 2x tambah 1. Kita jangan salah ganti nilai. Satu lagi petandanya ialah awak tengok tanda sini lebih kecil. Dia bukannya ikut hak ni dulu, hak ni kemudian, bukan. Dia ikut fungsi dia. Okey, so kalau Mama Z nak ganti nombor yang ini. Okey, yang ini dulu yang ini, yang ini, yang ini. Mama Z akan ganti dalam fungsi 4x tolak 5. Okey, Mama Z ganti dalam fungsi 4x tolak 5. Okey, ada soalan tak untuk memilih fungsi ni? Mama, Ah, yang sama dengan tu dia boleh jadi lebih besar atau kecil tu dia boleh jadi dua-dua sama dengan ke? boleh. Ni yang atas, Satu je. yang atas tu, yang sama dengan 3 tu. Tu je. Dia Yeah. yang konsep tu nanti Mama Z akan cerita lain. Yang ini cuma pengenalan saja. Pengenalan sebab gini, semasa contoh 1 tadi, hak ni ke Mama ganti dalam ni. Hak ni pun ganti dalam ni pun ganti dalam ni. Semua ganti dalam fungsi hak sama. Tu cerita dia. Tetapi contoh 2 ni, sebab dia ada 2 fungsi, piecewise. Kita belajar bab 5 hari tu, piecewise. Ada 2 fungsi. Jadi fungsi ni awak tengok sebab yang ini nombor di sebelah kanan 3. Ni sebelah kanan, ni sebelah kanan. Mama Z kena ganti dalam fungsi ni. Satu lagi 2x tambah 1 untuk nilai yang kurang dari 3. 2.9 kurang dari 3 ganti dalam ni. 2.99 ganti dalam ni. Yang ini ganti dalam ni. Kita ganti dalam benda yang berbeza. Satu dalam bulatan, satu lagi dalam awan nano. Boleh ke tengok perbezaan contoh 1 dan contoh 2? Boleh. Boleh tu Mama Z nak terang benda tu. Basic yang itu. Okey. Bila basic dia jadi macam tu lah, dia jadi tinggi sikit. Okey. Jadi daripada yang basic tu, akhirnya datanglah basic properties. Kita semakin nak memudahkan pelajar. Jadi kita cuma bagi tahu pelajar, ginilah kata, kita mudahkan yang susah tadi tu, gini je. Kalau awak dapati sini ada nilai A, kemudian ada pemala, sebenarnya kita akan gantikan A dalam pemala. Pemala kita contoh 3 ni, okay, kalau awak tengok contoh 3, awak akan gantikan nilai X dengan 3. Tapi dalam ni ada ke X? Tak ada. Jadi dia kata, jawapan untuk contoh 3 ni, ambil pemala itu sendiri. Tu dia bagi properties untuk memudahkan pelajar. Okey. Properties yang kedua, kalau pelajar, yang ini basic, nanti kat belakang nanti boleh guna terus. Okey. Apabila pelajar ada 2 sebutan, pelajar boleh pecahkan menjadi 2. Dia jadi macam ni. Limit X menghampiri 3 bagi fungsi 5. Kita tulis satu lagi, tambah limit X menghampiri 3 bagi fungsi X. Itu maksud yang ini kita boleh pecahkan. Dan kita tengok contoh tadi, kita dah buat yang ni dapat 5. Kemudian yang kedua, Mama Z ganti nilai X ini dengan 3. Jadi example 4 jawapannya ialah 8. Teori je tinggi sikit. Bila belajar tak ada apa pun. Okey, contoh 4 boleh? Boleh. Okey. Seterusnya kalau darab. Kalau ikutkan hati, nak buat terus ni 5 darab 3 kalau ikutkan hati.
Tapi sebab Mama Z nak cerita pasal properties, kena tunjuk. Jadi yang ini pelajar boleh buat limit X menghampiri 3 untuk 5 darab limit X menghampiri 3 bagi nombor X. Okey, X comel sikit lah. Gitu. Jadi yang depan tadi Mama Z dapat 5 daripada contoh 3. Lepas tu yang ni Mama Z ganti X tu dengan 3. So jawapannya kita dapat 15. Contoh 5 boleh? Boleh. Boleh. Contoh ni. Okey, kita boleh pecahkan dia limit X menghampiri 3 bagi nombor 5 dibahagi dengan limit X menghampiri 3 bagi X. Bila kita ganti nilai, yang atas dapat 5, yang bawah dapat 3. Ini jawapan dia. Mudah. Okey. Seterusnya, properties. Sebab yang ini akan keluar dalam tugasan nanti. Dia keluar tugasan dan dia keluar final exam sikit yang mudah. Okey. Untuk yang ini, awak tengok kat sini, kuasanya duduk kat sini. Mama Z boleh tukarkan, limit pula berada di dalam dan kuasa berada di luar. Jadi yang ini Mama Z boleh buat limit X menghampiri 3. Kemudian Mama Z buat 5X. Kat luar ni Mama Z buat kuasa 2. Okey, bila Mama Z ganti X ini dengan 3. Okey, X yang Mama Z birukan ni dengan 3. So yang dalam tu dah jadi berapa belas? 15. 15 tu kena kuasa 2, dapatlah jawapannya 225. 225. Pelajar pun tanya, Mama, kalau saya nak buat gini? Saya nak buat gini, Mama. Saya nak ganti jadi 5 darab 3. Saya nak buat kuasa 2 selalu. Dapat juga. Okey. Untuk objektif tak ada masalah. Untuk subjektif lah ada masalah sedikit sebab bila soalan kata by using properties, awak terus ganti, awak dapat kosong markah. Itu kalau subjektif. Objektif tak timbul masalah. Okey. So kita bagi lagi sedikit masa untuk kita dapat kepastian sama ada soalan kita objektif ke subjektif. Okey, belum pasti lagi ni. Okey, Mama Z belum pasti sebab itu ulang kaji kita tak buat lagi. Okey, kita belajar teori je dulu. Okey, yang ini pula example 8. Okey, example 8 Mama Z nak buat square root di sini dan Mama Z nak buat masuk limit X menghampiri 1. Sini kuasa 3 kan? Punca kuasa 3. Okey, sini akan jadi 2X kuasa 2 tambah dengan 6X. Kita ikut basic properties. Punca kuasa 3 letak kat luar. Jadi Mama Z akan settle yang dalam dahulu, iaitu punca kuasa 3. Yang dalam jadi 2 tambah 6, betul? Jadi 8. Setuju? Setuju. Setuju Okey, so dapat sama dengan 2. Okey, selesai tu. Patutlah rasa kering tekuk. 2 je dah kecek. Okey, ni contoh soalan exam sebelum kita masuk yang ni hari Rabu. Kita cuba. Kalau tak boleh hari Rabu, Mama Z kena ganti hari lain. Kalau suruh you buat video ni okey ke? Baca video sini boleh faham ke? Okey, last Mama Z buat ni Ni PSPM 2010-2011, 10 tahun yang lalu. Okey, 10 tahun yang lalu. Tapi yang ini soalan subjektif. Okey, pelajar kita masa tu dapat markah kosong untuk soalan ni walaupun jawapan dia betul. Sebab pelajar kena guna
basic properties. So yang ini bila Madam buat, bila Mama Z buat, limit X menghampiri 4, Fx tolak dengan limit. Mama Z kena buat properties. 5 per dengan limit X menghampiri 4, X tolak 2 sama dengan 1. Soalan bagi, yang ni pelajar kena alert. Soalan tanya limit yang seketul warna biru. Jadi Mama Z kena pecahkan ikut properties supaya terkeluarnya soalan. Kalau awak tak buat, tak keluar ni. Ni. Itu maksudnya kita kena guna properties. Okey, kemudian Mama tinggalkan yang biru tu. Okey, kita tinggalkan yang biru. Jadi limit X menghampiri 4 bagi yang biru tolak dengan 5 sama dengan, okey, yang bawah ni dapat berapa? 2. Dapat 2 dan 2 ni darat ke sana. Betul? Okey, sekarang barulah boleh tinggalkan yang biru tu seorang-seorang. Limit X menghampiri 4 bagi fungsi Fx bersamaan dengan 7. Ni jalan kerja yang betul. Kenapa senior kita salah? Sebab senior kita buat gini. F4 tolak 5 per 4 tolak 2 sama dengan 1. F4 tolak 5 sama dengan 2. F4 sama dengan 7. Senior kita cari F4. Soalan bukan nak F4. Soalan nak limit X approaches 4 for the function. Itulah dia kesalahan senior kita. Walaupun jawapan akhirnya sama, tetapi awak tidak menjawab soalan. Soalan suruh cari lain, awak cari lain. Walaupun maksud dia sama tu, F4 sama dengan limit tu sama. Maksudnya tetap lain. Okey, ada soalan sebab Mama Z buat intro saja. Mama Z tak masuk lagi subtopik yang C tu, Mama Z tak masuk lagi. Yang itu Mama Z kena ajar satu-satu. Okey, setakat yang ini okey? Okey. 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 So, kalau tak ada soalan, kita boleh stop. Awak boleh rehat